Baik saudara, untuk seterusnya di mana saya ingin memetik berdasarkan dapatan yang dijalankan oleh Badan Pendidik Kaji Sidik iaitu Society Empowerment dan Economic Development of Sabah SEED, di mana mengikut kajian mereka menunjukkan bahawa populariti warisan PLAS itu sendiri merangkumi 44.3%, lebih rendah jika dibandingkan dengan gabungan PNBN ini iaitu JRS sendiri yang berboleh undi sebanyak 47.9%. Berdasarkan kepada dapatan kajian ini, timbul persoalan secara tidak langsung di mana tiada parti yang mampu memerintah dengan majoriti yang popular. Di mana keputusan kajian ini juga menunjukkan apa yang berlaku di peringkat nasional juga berlaku di dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Betul. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku sekarang ini, daripada kajian tersebut pun, dan ini merupakan benar di peringkat bawahan, dia membawa kepada beberapa perkara. Number one, kita lihat bahawa satu seperti yang saudara sebutkan tadi, tidak ada yang command majority, tidak ada yang dapat mengatakan mereka yang paling dominan di antara mana-mana parti di dalam Sabah. Tetapi kedua yang saya menarik untuk lihat juga adalah di mana kita dapat lihat bahawa daripada sini kita ketahui yang warisan itu sendiri daripada segi popularitinya nampaknya menurun berbanding dengan pilihan raya yang lepas. Ini kalau kita tengok dalam pilihan raya yang lepas, mereka memenangi majoriti yang agak besar berbanding dengan yang mereka kalah kini. Timbul persoalan kenapa? Kenapa dalam tempoh 2 tahun tersebut daripada segi jumlah undi dan populariti mereka menurun? Sedangkan daripada jumlah kursi yang dipertandingkan meningkat. Kalau kita tengok 60 DUN sebelum ini meningkat menjadi 73, sepatutnya memberikan satu advantage kepada kerajaan yang membawa itu warisan dengan jenteranya, dengan segala bantuan yang diberikan. Itu yang menjadi persoalan, kenapa ia menurun? Itu yang pertama. Kedua, menjawab persoalan adakah kemenangan warisan pada PRU yang ke-14 lepas disebabkan oleh ataupun disebabkan oleh kebangkitan rakyat? Kan? Kerana apa? Selama ini warisan menganggap bahawa kemenangan mereka disebabkan oleh warisan dan bukan oleh kebangkitan rakyat. Sebab itu mereka nak DAP, mereka nak amanah menggunakan logo warisan. Kerana bagi mereka logo warisanlah yang memenangkan pilihan raya, bukan sebab kebangkitan rakyat. Akhirnya persoalan itu terjawab bahawa bukan logo warisan itu, bukan Syafiee Apdal, bukan warisan itu sendiri yang memenangkan pilihan raya, tetapi kerana gabungan seluruh rakyat Malaysia pada waktu itu bangkit untuk membuat perubahan yang mahu kepada kerajaan yang baru yang terdesak dan tersesak dengan GST 1MDB menyebabkan kerajaan dan rakyat mahu berubah. Jadi perkara ini warisan kena mula belajar dan mula sedari bahawa kalau sekiranya mereka nak menghadapi pilihan raya umum yang akan datang ini, pilihan raya negeri yang akan datang ini, dia tidak lagi boleh berharap kepada warisan semata-mata. Mereka kena duduk semula, go back to the drawing board, buat balik blueprint dan lihat apakah formula yang baru yang mereka boleh datangkan untuk memenangi kerajaan negeri Sabah sekali lagi. Bagi saya, formula yang terbaik mereka ada sekarang ini, mereka ada aset terbaik iaitu Parti Keadilan Rakyat. Saya sebut, Parti Keadilan Rakyat adalah satu parti yang mempunyai ahli yang paling ramai di Malaysia. Kedua paling ramai di Malaysia, 170,000. Lebih 170,000. Kenapa kita meminggirkan mereka yang mempunyai ahli yang ramai sebegini? Sepatutnya dengan aset tersebut, warisan boleh menggunakan jentera-jentera dan juga jumlah yang ada ini untuk menggerak dan memenangkan Sabah. Tetapi nampaknya dalam pilihan raya seperti ini, ada yang bertanya soalan tadi, kenapa bertanding 7 menang 2 je? Kerana itu saya kata, tak digunakan segala aset yang sepatutnya. Segala kemudahan yang ada, segala apa orang kata jentera yang ada pada Parti Keadilan, sebaliknya mereka yakin kepada diri mereka sendiri. Again, saya kata ini bukan bashing, tetapi kita kena lihat ini secara positif dan bagaimana kita nak memenangkan pilihan raya akan datang ini. Dan saya tak nampak daripada segi image, walau Pakatan Harapan berkuasa sebelum ini, dia dapat menaikkan nama warisan di Sabah sebagaimana yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kalau begitu, sejauh manakah dengan apa yang saudara cerahkan sebentar tadi memberi impak kepada politik nasional merangkumi Pakatan Harapan itu sendiri? Jika adanya isu-isu babitkan peragihan kursi, isu-isu yang dibawa, kempen, jentera, bagaimana saudara? Okey. Bila kita menyentuh mengenai nasional sekarang ini, suka atau tidak, bila saya bercakap sebegini, ada orang kata kau tak patut cakap macam tu kerana ini melibatkan
strategi dalaman dan sebagainya. Tapi ini bukan strategi dalaman. Ini apa yang semua orang boleh baca dengan mudah. Number one, kita kena sedar daripada segi popularity. America Center dah buat kajian. Daripada segi positive perception towards any party, Pakatan Harapan mendapat more negatif berbanding positif berbanding dengan Perikatan Nasional. Itu fakta yang kita kena terima. Kita tak kisah mengenai fakta tersebut, kita tak kisah mengenai kajian tersebut. Persoalannya, apa yang kita buat untuk memastikan bahawa benda itu terbalik? Apa tugasan, apa media, apa orang kata apa publicity yang kita buat untuk memastikan bahawa positif itu, negatif itu bertukar menjadi positif dan juga positif Perikatan Nasional bertukar menjadi negatif. Apa usaha yang kita telah buat dan kita telah lakukan? Sebab itu saya kata it's still everyone's game. Semua masih boleh berusaha, tetapi kalau kita tengok kekuatan Perikatan Nasional, itu kekuatan Perikatan Nasional. Kelemahan kekuatan Perikatan Nasional adalah mereka kerajaan. Tetapi kelemahan Perikatan Nasional adalah mereka bergaduh. Mereka bergaduh dengan Barisan Nasional, mereka bergaduh dengan Mufakat Nasional, dia tidak ada kesepakatan. Kelemahan Pakatan Harapan pula adalah mereka bukan kerajaan, tetapi dalam masa yang sama mereka bersepakat. Itu kekuatan dia. Tetapi another kelemahan adalah mereka tidak mampu untuk meningkatkan image dan juga meningkatkan credibility mereka di mata rakyat sehingga sama rata atau lebih daripada apa yang Perikatan Nasional buat. Kita kena ingat, kita tak command, Pakatan Harapan ni tak command TV RTM, tak command TV3, tak command media dan sebagainya sebagaimana dahulu. So, macam mana nak gerakkan media yang bukan media mainstream ini? Contohnya seperti internet, Facebook, Twitter dan sebagainya. So, benda itu yang kena difikirkan oleh Pakatan Harapan. Okey, baik. Saya ingin menjegah semula apa cerita penonton-penonton kita di rumah ataupun di mana saja yang menonton kita pada ketika ini di ruang-ruang komen. Namun ada satu persoalan yang dilontarkan oleh penonton kita yang menarik perhatian saya untuk saya ajukan kepada saudara Iswadi, di mana persoalan yang dikemukakan oleh saudara Albert Uko, di mana saudara Iswadi, mengapa calon PKR di kawasan Matunggung tewas walhal Dun itu mempunyai kedua teramai ahlinya di Malaysia, di mana saya percaya apa yang dirujuk ini adalah ahli-ahli PKR bagi kawasan Matunggung. Ini fakta yang dikemukakan oleh saudara Albert Uko. Dan persoalan terakhir juga, adakah ia berkait dengan hal sabotaj? Mungkin saudara ada pencerahan yang dikemukakan oleh saudara Albert Uko ini. Ya. Betul. Saya bersetuju dengan perkara tersebut. Tapi dalam keadaan kita nak kata macam ni, sabotaj pun satu hal lagi adalah apabila melibatkan isu politik wang. Sabah Sarawak bila melibatkan kawasan-kawasan yang agak pedalaman, kita kata kawasan yang agak terpencil, still akhirnya dia kembali kepada politik wang. Kesetiaan itu, ahli itu adalah satu agenda, satu aspek, tetapi dalam masa sama politik wang yang hebat bermain di Sabah ini adalah satu yang menjadi faktor utama. Dan orang Sabah jangan marah sebab politik Sarawak pun lebih kurang je. Jadi akhirnya walaupun kita pegang kad keahlian tu pun dia kembali kepada siapa yang membayar lebih kepada pengundi-pengundi tersebut. Dan mereka yang pergi ke ground dan yang bekerja di ground dan bekerja di bawah peringkat bawah, terutama di kawasan-kawasan miskin, kawasan-kawasan pedalaman. Kalau kita tenggong ni adalah di kawasan Kudat, kita akan nampak dan kita akan dapat saksikan inilah antara senario politik yang ada pada masa ini. Di samping itu juga betul seperti yang saudara sebut tadi, ada juga faktor sabotaj, ada juga faktor tidak puas hati daripada kalangan, saya boleh katakan parti-parti yang menyokong, ahli-ahli yang menyokong parti seperti Warisan, ahli-ahli menyokong parti Keadilan dan sebagainya. Itu kemungkinan juga yang berlaku, bukan setakat di Matunggung tetapi juga di kawasan-kawasan lain. Ada kemungkinan di mana penyokong-penyokong parti yang tidak bertanding itu sabotaj kepada calon yang bertanding. Baik, di PRN Sabah ini, numerical yang penting untuk kita ketahui berdasarkan apa yang dikemukakan oleh SPR adalah peratusan keluar mengundi merangkumi 66.61% ataupun 749,083 undi. Ini data yang dikemukakan oleh SPR, di mana sedikit kurang berdasarkan yang ditetapkan oleh SPR untuk mencapai antara 70 hingga 75%. Berdasarkan kepada numerical ini, bagaimana saudara melihat mesej yang ingin disampaikan oleh pengundi-pengundi di Sabah? Pertama sekali kita kena lihat pengundi Sabah ni bukan semua daripada Sabah. Dan maksudnya mereka bukan daripada Sabah, maksudnya mereka tidak tinggal di dalam Sabah.
mereka tinggal di luar Sabah, sama ada di Semenanjung, di Sarawak ataupun di luar negara. Yang number one yang menyebabkan antara kurangnya orang yang turun mengundi kerana COVID. COVID yang melanda, so menyebabkan mereka rasa mereka tidak turun mengundi. Yang kedua, saya nampak antara grouses ataupun antara keluh kesah yang turun mengundi adalah kerana kos yang mereka kena tanggung. Bila dia balik ke kampung semata-mata untuk mengundi, ada antara mereka nak kena tambah kapal terbang. Bila balik kapal terbang, mereka ada yang tak boleh balik ke rumah, dia kena sewa hotel. Dan balik lagi, faktor-faktor itu yang dia kena fikirkan. Tetapi yang ketiga, ada juga antara faktornya adalah kerana, bukan kata semua, kita tak boleh kata semua, ada di antara mereka yang merasakan bahawa dah mengundi hari itu, buat apa kita nak mengundi lagi. Jadi, tapi faktornya bagi saya bukanlah yang paling besar. Bagi saya yang paling besar sebenarnya adalah kos untuk turun mengundi itu adalah amat tinggi. Dan itu saya benar bagi mereka yang tinggal di luar Sabah. Bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman pun, walaupun kita kata kosnya itu tidak begitu besar, tetapi kalau sekiranya mereka nak naik contohnya 4-wheel, mereka nak naik boat dan sebagainya, still memerlukan kos, walaupun mungkin 10-20 ringgit adalah kos kepada mereka. Baik, antara yang menarik perhatian yang mewarnai pilihan raya negeri di Sabah ini adalah berkenaan dengan hal pendaftaran bagi yang mempunyai majoriti, apa yang dirujuk itu adalah JRS itu sendiri. Bila timbul dakwaan daripada setengah pihak menyatakan bahawa JRS ini tidak berdaftar sebagai entiti politik di bawah SPR, dan juga itu dakwaan yang timbul itu adalah hujahan mereka. Dan namun mengikut perlembagaan juga mengizinkan parti yang mempunyai majoriti yang difikirkan oleh TYT untuk melantik, mengizinkan Datuk Haji Noor sebagai Ketua Menteri yang seterusnya. Namun melihat pada dakwaan ini, adakah saudara melihat kemungkinan akan timbulnya masalah seperti melompat ini? Pertama sekali, persoalan mengenai JRS tidak berdaftar itu bukanlah satu masalah yang besar dan dia dijawab oleh ahli, orang kata pakar undang-undang, dan saya sendiri pun sudah mengulas mengenai perkara ini, bahawa JRS tidak perlu berdaftar pun kerana JRS tidak bertanding di dalam pilihan raya ini. Yang bertanding adalah Perikatan Nasional, yang bertanding adalah Barisan Nasional. JRS ini hanyalah satu gabungan loose coalition, satu nama yang digunakan. Dan dia bukan satu kesalahan pun dan pernah pun berlaku. Contohnya Pakatan Rakyat tahun 2008. Pakatan Rakyat bukanlah satu pertubuhan ataupun satu gabungan yang berdaftar pun. Dan akhirnya tetap menjadi membentuk kerajaan seperti Perak, Selangor, Kedah. Kalau kita tengok pada waktu itu negeri-negeri yang lain kan. So, daripada sini, itu tidak menjadi masalah. Cuma, macam saudara kata tadi, adakah dia akan menyebabkan orang mereka lompat parti? Bagi saya, itu bukan faktor utama lah. Kalau gabung macam mana pun, kalau duit tu dah berpuluh juta, beratus juta, siapa yang kelabu mata, mereka akan lompat juga akhirnya. Kalau mereka nak melompat, akhirnya dia bergantung kepada dasar prinsip dan dasar keimanan masing-masing, sama ada mereka nak kekal ataupun mereka nak lompat hanya kerana duit yang ada di depan mata. Baik, saya ingin kembali semula ke ruangan komen yang dianjurkan oleh penonton-penonton kita, di mana antara pendapat yang dikemukakan oleh Petrus Paulus di mana saudara Iswadi, di mana beliau berpendapat ada beberapa faktor penurunan undi warisan kali ini adalah disebabkan kegagalan warisan menjelaskan isu-isu yang membabitkan parti kepada masyarakat di sekitar KDM, khususnya yang melibatkan di kawasan Kudat, Ranau, Tambuan dan Keningau. Mungkin kajian boleh dibuat mungkin kerusi. Jadi ini apa yang dikemukakan, pendapat, hujahan yang dikemukakan oleh penonton kita. Tetapi mungkin juga saudara ada jawapannya? Betul. Tak, saya sebenarnya sangat bersetuju dengan pendapat tersebut. Dia kompleksiti yang terdapat di Sabah ini adalah kerana banyak kawasan-kawasan yang tidak mempunyai jaringan informasi. Jaringan informasi mereka sangat kurang. Jadi macam saya kata tadi, sepatutnya ketua kampung itu, pegawai daerah itu, sepatutnya MPKK itu menjadi tangan, kaki dan mata dan telinga bagi kerajaan negeri, tetapi banyak tempat di kawasan-kawasan pedalaman itu tidak berlaku. Malah bila saya turun hari itu, ada di antara wakil-wakil ini sebenarnya tidak jelas apa yang nak dijelaskan kepada rakyat. Itu yang pertama. Jadi bagi saya, betul itu nak dibuat, satu. Kedua, kalau sekiranya ini Perikatan Nasional, Barisan Nasional nak juga buat, kalau mereka nak sampaikan juga mesej-mesej kepada rakyat, sebenarnya dia orang kena fikirkan bagaimana cara agar informasi boleh sampai kepada rakyat.
Sekarang ini ada TV, ada radio, betul. Mudahnya Perikatan Nasional itu kerajaan. Tapi bagaimana mereka nak menggunakan informasi, menggunakan TV itu untuk masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam minda rakyat dengan menyalurkan informasi yang ada. Saya mengambil contoh zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Zaman itu merupakan zaman kegemilangan diktator. Di mana pada masa itu beliau menyalurkan maklumat sehingga kan kalau siapa yang merasai zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri lawan Parti Keadilan itu, lawan pembangkang pada waktu tersebut. Kalau sekiranya Selangor itu tak ada air, padahal air tak ada air 3 hari. Cerita tak ada air itu keluar setiap hari selama sebulan, seolah-olah Selangor tu setahun tak ada air. Malah orang Sarawak sendiri boleh kutuk Selangor tak ada air, padahal Selangor tak ada air 3 hari, Sarawak tak ada air 30 tahun. Jadi nak bayangkan macam mana dia boleh brainwash rakyat. Dan inilah kelemahan yang ada pada kerajaan negeri di bawah warisan dahulu, di mana dia tidak mengutamakan memberi informasi. Dia bukan tak ada pembangunan tu ada, tetapi tak sampai kepada rakyat maklumat tersebut. Pun begitu, di mana isu-isu seperti yang diutarakan tadi membabitkan isu-isu seperti yang dikomentari saudara penonton kita tadi, ia berkait dengan isu tempatan. Isu tempatan di Sabah inilah mencorakkan kedinamikan politik di Sabah itu sendiri. Antara isu lain adalah isu kedaulatan, isu keselamatan, isu kekurangan kemudahan asas air, elektrik dan juga akses internet dan juga sebagainya. Dan sejauh manakah ianya dilihat memberi kesan kepada pengundi kerana pengundi akan memikirkan bahawa mereka miskin di negeri sendiri. Dan inilah dijemahkan oleh pengundi. Adakah ahli-ahli politik ini melalui kempen mereka pada pilihan raya negeri yang lepas menjadikannya sebagai isu hanya sekadar alat untuk meraih undi kerana isu ini dilihat tidak berkesudahan? Betul. Kita kena bawa satu perkara, kenapa rakyat terus dimiskinkan? Ada yang tak bersetuju dengan saya, tetapi kenapa rakyat terus dimiskinkan? Kenapa kerajaan terus memiskinkan rakyat? Warisan mungkin tak sempat untuk nak buat perubahan seluruh secara total kepada Sabah. Tetapi selama berpuluh tahun, kenapa rakyat dimiskinkan? Jawapan yang paling mudah ialah bila tiba hari pilihan raya, bila rakyat itu miskin, kita bagi RM50, kita bagi RM200, undi mereka ada pada mereka, pada orang yang memberi duit tersebut. Bayangkan kalau sekiranya rakyat itu tidak miskin, rakyat itu tidaklah kaya, tetapi rakyat itu tak susah. Kalau kita bagi dia 200, dia boleh berfikir, aku boleh ambil 200, tapi aku tak semestinya akan undi engkau. Sebab itu antara faktor kenapa rakyat di Sabah, rakyat di Sarawak, rakyat di Kelantan ini sebenarnya antara 3 negeri yang paling mempunyai, bukan paling miskin, tetapi 3 negeri yang mempunyai rakyat paling miskin, paling ramai di Malaysia. Kelantan, Sarawak, Sabah. 3 negeri ini mempunyai miskin tegar paling ramai di Malaysia. Sabah, Sarawak pula adalah antara negeri paling kaya di Malaysia. Jadi kenapa dimiskinkan? Kerana saya kata tadi, faktornya setiap 5 tahun mudah untuk mereka dibayar dan mudah untuk mereka dirasuah. Jadi apa perubahan yang kita boleh buat? Sebab untuk kita nak keluarkan rakyat daripada pemikiran apa orang kata, aku terima duit, aku akan undi orang yang bagi duit kepada aku. Kita kena belajar untuk empower, memperkasakan rakyat kita. Dia satu proses yang sangat panjang, tak cukup 5 tahun. Mungkin tiba masanya pembangkang juga kena memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bagaimana kita nak meningkatkan taraf hidup di penduduk di tempat itu. Tak payah lagi fikir tentang contohnya seluruh Sabah. Contohnya si A bertanding katakanlah di Keramat. Katalah si A bertanding di Matugong tadi. Okey, si A dah kalah. Dia dah kalah di kawasan tersebut. Walaupun dia dah kalah, jangan berhenti untuk jadi orang yang memikirkan bagaimana membangunkan rakyat. Kerana apa? Kita kena ingat, 5 tahun lagi berkemungkinan dia mungkin dijadikan calon. Sekali lagi, jangan kita hanya jadi calon yang muncul pada hari pilihan raya, sedangkan hari-hari lain kita tak muncul langsung. Itu pesanan saya kepada semua sebenarnya.